Tamu khas kami di studio pagi ini yang berhormat Datuk Seri Ahmad Syabri Cik. Terima kasih Datuk Seri kesudian Datuk Seri sebab kita tahu minggu ke arah HPPKN ni memang HPPNK ni memang busy betul Datuk Ya, apa khabar Leha? Apa khabar? Ya, lama tak nampak. Kami selalu dapat Datuk Seri. Kami nampak Datuk Seri, Datuk Seri tak nampak kami. Saya tengok dalam TV je. Selalu saya beritahu pada kawan-kawan ini contoh anak muda kita yang patut menjadi model negara. Saya kata Ivan ni handsome macam James Bond. Tapi bukan sahaja dari segi kepetahannya dalam berbahasa Malaysia. Leha juga seorang yang petah kedua-dua bahasa. Terima ini kasih. Contoh anak muda yang sepatutnya diikuti oleh orang ramai. Jadi hari ini dapat berjumpa. Saya tumpang bangga. Saya Kami bangga. Pagi-pagi dah dapat pujian ni, kami nak teruskan kerja kami. Tadi Datuk kata seminggu dua ni memang sibuk untuk komuniti pertanian. Apa acara yang akan berlangsung dari seminggu dua ni? Ini busy. Kita katakan. Boleh tunjukkan Ini hashtag HPPNK Samarahan. HPPNK itu maknanya Hari Peladang Penternak dan Nelayan. Samarahan itu ialah nama tempat tuan rumah yang diadakan himpunan besar Hari Peladang Penternak dan Nelayan peringkat kebangsaan, bukannya peringkat negeri Sarawak, peringkat kebangsaan, tetapi diadakan di Sarawak, di Kota Samarahan. Pemilihan Sarawak Datuk Seri. Ini saya tak silap saya yang terakhir dibuat di Sarawak 28 tahun dulu kalau tak silap saya lah. Lama dulu. Jadi banyak orang fikir bahawa kalau peringkat kebangsaan melibatkan petani, nelayan, penternak dan sebagainya selalu diadakan di Semenanjung. Pada kali ini kita ada Sarawak. Sebab kita fikirkan bahawa sebenarnya Sarawak sebuah negeri yang luas, ialah negeri yang sangat berpotensi dari segi pertanian dan ini peluang keemasan terutama sekali orang Sarawak. Dan juga peluang keemasan pada seluruh rakyat Malaysia. Kalau rasa nak berjalan minggu depan, kita pagat turun ke Kuching. Daripada Kuching, kita berkenderaan pergi ke Samarahan. Dan ini adalah masanya untuk kita bersama dengan rakyat Sarawak untuk menunjukkan bahawa salah satu daripada kekuatan negara ialah melalui pertanian. 27 November sehingga 3 Disember. Memang cukup syarat dengan segala aktiviti Datuk Seri. Dan ramai juga yang bertanyakan bila ada acara sebesar sebegini, banyak produk diketengahkan, bagaimana ini boleh diutilisasikan sebaik-baiknya oleh para peserta peladang penternak kita supaya bila habis sambutan nanti mereka masih lagi dapat relevan dengan pasaran dan juga demand yang ada. Ada 2-3 perkara lah saya cakap di sini. Pertamanya bagi orang Sarawak, saya percaya dalam tahun ini, mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang, ini adalah merupakan satu acara yang berkesan, insya-Allah akan tertinggal dalam memori mereka. Mereka akan dapat lihat pelbagai pertumbuhan. Saya difahamkan pameran-pameran, berapa ratus 400 booth ni tak masuk lagi dengan orang yang mengambil bahagian jual barang-barang dia dan sebagainya, hasil pertanian. Binatang-binatang ternakan yang akan dipamerkan di sana ada 200 spesies. Macam mana saya sendiri pun nak bilang, saya tahu kerbau, lembu, kambing, ayam. Dah masuk yang ke-20 tu saya dah tak reti nak sebut apa jenis binatang dah. Tapi di Kota Samarahan, mulai hujung minggu ni kita akan semua dapat tengok. Jadi ini adalah merupakan pesta pertanian, dan ada hiburan juga, ada makanan, ada seminar, ada persidangan dan sebagainya. Semua diadakan dalam masa yang 10 hari ketika di sana. Daripada saya sebutkan tadi 27 hingga 3 bulan. Yang keduanya, satu perkara yang menjadi asas penting kenapa HP Hari Peladang Penternak dan Nelayan ini, HPPNK, K kebangsaan diadakan setiap tahun. Ianya adalah diadakan bagi meraihkan, bagi menghargai para peladang, para penternak dan para nelayan. Saya dah sebutkan dulu tapi saya nak sebutkan sekali lagi, iaitu kalau kita lihat dalam sesebuah negara, yang melihat bahawa kekuatan sesebuah negara itu bukan hanya dilihat dari segi
kekuatan persenjataannya. Berapa kereta kebal dia, berapa peluru dia, berapa kapal perang dia, berapa kapal terbang dia dan sebagainya. Tapi yang penting mesti dilihat pertama sekali ialah asas kekuatan makanan dia. Ya. Kalau negara itu tiba-tiba tidak ada makanan 4 hari, tak payah orang luar serang. Dia akan meletup daripada dalam. Jadi menyediakan makanan yang mencukupi adalah merupakan asas penting kepada kedaulatan sesebuah negara. Jadi kalau tentera menjaga sempadan kita untuk kedaulatan negara, sebenarnya para petani, para nelayan, para penternak kita adalah merupakan wira, merupakan prajurit yang tidak beruniform yang perlu kita hargai. Betul. Jadi hari itu ialah hari untuk menghargai mereka. Banyak anugerah-anugerah juga akan dikeluarkan sebab sebenarnya untuk pastikan orang berada dalam bidang pertanian sekarang ni bukanlah satu perkara yang mudah. Orang semua nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi juruacara, nak glamour keluar dalam TV. Apalah glamour duduk dengan pedang, apa glamour duduk main dengan kerbau lembu sebagainya. Tapi kalau tak ada dia orang, kita tak breakfast hari ni. Kita tak boleh makan tengah hari hari ni, kita tak boleh makan malam hari ni. Bagaimana kita berjumpa petani 3 kali sehari, tetapi berapa ramai yang menghargai para petani kita. Jadi hari itu kita ramai-ramai menghargai. Ini yang paling penting sekali. Penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian bagaimana Datuk Seri? Itu makin kurang. Ini masalah besar kita kerana orang muda yang usia 40 tahun ke bawah duduk dalam pertanian, dalam statistik yang kita ada lebih kurang 15% je. Dia orang nak pergi ke lain. Dan ini suatu perkara yang perlu kita bangunkan kembali dari segi fikirannya. Kalau boleh saya nak cari yang model yang handsome gini dengan wajah-wajah duduk kat bendang, pergi kat biarlah nampak macho sikit apa sebagainya sebab orang menganggap bahawa wajah orang muda sekarang dengan apa gadget dengan apa sebagainya. Tak ada gambar duduk atas traktor, harvester, duduk apa ni atas belakang kerbau ke apa sebagainya. Dulu itu cowboy dulu orang nak jadi macam tu. Sekarang orang dah tak, dia tak kata tak cool sekarang ni. Tapi ini boleh kita ubah. Ini adalah pembangunan persepsi, minda, budaya dan boleh kita ubah. Bagaimana kita memberikan watak kewiraan kepada orang-orang yang terlibat dalam bidang pertanian ini. Jadi sebab itu kita katakan 2 minggu ni sibuk pada hujung minggu ni di Kota Samarahan. Minggu satu lagi pada 4, 5 dan 6 di Dataran Merdeka, Hari Fama. Sambutan 50 tahun Fama. Fama itu ialah autoriti yang berkaitan dengan pemasaran kerana kalau hanya padi itu dihasilkan tapi tidak ada sistem pemasarannya. Kalau kita tanam serai, kita tanam sayur, pemasarannya teruk. Jadi orang tak nak tanam lagi kerana saya tanam tak ada orang nak beli. Dan Fama membantu bukan sahaja cari jual dekat pasar tani, bagaimana mereka dididik untuk buat packaging yang baik, labeling yang baik supaya ianya boleh dipasarkan di dunia dan sebagainya dan memastikan bahawa pendapatan mereka lebih tinggi dan sebagainya. Jadi ini semuanya adalah merupakan 2 hari yang saling berkaitan, yang bahagian yang pengeluarnya, bahagian yang memasarkannya. Yang pemasarannya kita adakan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ni bukan diadakan di jauh-jauh, di Ceras ke Ampang ke apa sebagainya, tapi di pusat Kuala Lumpur, Dataran Merdeka. Situ glamour sekali para petani kita turun Dataran Merdeka. Jadi orang nak berarak apa, ini pakat berarak, macam-macam makanan ada. Dia ada apa ni kita katakan bahagian fruit kita panggil Kingdom of Fruits. Bahagian laksa kita panggil Ministry of Laksa. Kalau kita bercuti luar negara sibuk cari farmers market kan. Nak farmers market sebesar-besarnya di Dataran Merdeka. 2 acara yang berprestij yang akan berlangsung, satu di Sarawak dan satu di Ibu Negara. Nanti seperti Datuk katakan tadi untuk membuang stigma negatif kepada industri pertanian ini. Satu acara yang peluang untuk mempamerkan transformasi bidang pertanian. Ya, negatif tu taklah maksudnya negatif, tapi kita nak glamour kan, dan kita nak hargai supaya berapa ramai orang 3 kali sehari dia pergi doktor tu glamour jadi doktor, tapi setahun kita pergi berapa kali jumpa doktor? Waktu sakit. Waktu sakit baru nak jumpa doktor. Adalah orang buat apa ni check up sekali-sekala apa sebagainya. Tapi pun
Tapi kita berjumpa dengan petani 3 kali sehari sekurang-kurangnya. Belum cakap yang meranggup kacang, keropok, krepek apa sebagainya. Itu semua petani. Berapa kali kita thanks kami petani. Terima kasih petani. Kami hargai kamulah yang menjadi jiwa raga kami dan Siap sebagainya. pergi pasar tak dapat ikan marah lagi. Marah lagi. Sikit naik harga ni marah. Semua yang masuk dalam mulut tu. Semua masuk dalam mulut jadi badan kita. Datuk Sri, pernah saya bicarakan dengan seorang siswa graduan agriculture ataupun graduan pertanian. Macam Datuk Sri cakapkan, kerja-kerja konvensional, jurutera, pegawai dan sebagainya dalam gaji 5-6 ribu sebulan. Tapi apa yang golongan muda ramai tidak tahu, bukan saja golongan peladang petani ini boleh memberikan pendapatan tinggi buat mereka, mereka juga boleh mewujudkan pekerjaan kepada masyarakat sekeliling. Apa lagi yang kita boleh buat? Sebab dalam bajet 2016 pun PM telah menyatakan begitu banyak peruntukan untuk yang agriculture ataupun penggiat agriculture golongan muda. Dia ada agropreneur muda kita katakan. Kalau hari Fama ni kita akan tengok bantuan misalnya diberikan untuk menggalakkan anak-anak muda untuk menjual hasil barang makanan macam kebab, macam ada buat kuih menderam, ada buat sate goreng, keropok dan sebagainya. Misalnya kita beri mereka bantuan untuk mendapatkan caravan. Untuk pergi ke tepi-tepi jalan, ada pesta-pesta tertentu dipanggil caravan tani misalnya. Kita melihat average income dia orang ialah antara 3 hingga 5 ribu. 3 hingga 5 ribu sebulan. Ada yang 5 ribu, ada yang lebih. Ada yang satu tu dia dah dapat 6 caravan. Bayangkan satu caravan dapat dalam 3 hingga 5 ribu. Keuntungan besar. Ya, dia dapat keuntungan atau pendapatan yang diberikan. Dan dia bekerja lebih kurang 4 jam satu hari. Kalau kerja yang lain, dia graduate, dia kerja lain, masuk pejabat dan sebagainya, belum tahu dia dapat sebanyak tu. Dan tempoh masa bekerja tu lama. Tempoh masa kerja lama. Lepas tu nak dapat grade 54 tunggu 20 tahun. Nak dapat grade super jusa A tunggulah 25 tahun lagi. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya rezeki banyak di situ. Dan berapa ramai orang yang memanfaatkan. Sebab setiap hari orang makan. Setiap hari orang nikmat hidup kita ni, apa lagi? Bila kita sebutkan bentuk hiburan, yang paling mudah sekali ialah semuanya berkaitan makanan. Kita pergi hiburan yang ada konsert pun ada juga makanannya. Kalau kita ada pesta apa, ada makanannya. Jadi makanan adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. Siapa yang menyediakan makanan? Siapa yang kreatif untuk menjadikan makanan itu mempunyai nilai yang tersendiri? Nasi itu ada nasi lah, biasa. Tapi kalau segi Kelantan tu ada dekat 20 jenis nasi. Nasi ayam, nasi dagang, nasi kerabu, nasi belauk, nasi apa sebagainya. Semua ada. Ini adalah kreativiti yang memberikan nilai tambah kepada makanan kita itu. Dan ianya menjadikan kenapa ia lebih mahal pada yang lain. Kerana taste kita, rasa kita yang membezakan antara satu makanan yang sama dengan makanan yang lain ialah kerana bagaimana kreatifnya kita untuk menambahkan cita rasa kita, menjadikan ia lebih mahal, ia lebih orang cari dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan keindahan yang kita dapati dalam masyarakat kita kerana orang itu menjadi lebih bernilai kerana kreativitinya dalam makanan. Salah satu padanya. Dan kita dapat bayangkan sambutan Hari Peladang Peternak dan Nelayan yang akan diadakan di Kota Semarahan nanti dalam bentuk karnival. Di situlah nanti akan dipamerkan segala teknologi dan transformasi dan juga IKS untuk komuniti tempatan melibatkan diri semua di situ nanti yang akan dipamerkan. Orang Sarawak tak datang rugi. Saya beritahu. Orang Semenanjung kalau rasa nak pergi ke Sarawak, ini yang terbaik. Kalau rasa peluang ya. Kalau dia punya ada rancangan nak pergi minggu depan, tolong adjust datang awal. Itu saya beritahu. Mana tak datang rugi. Kerana ini adalah merupakan karnival yang terbesar yang kita rasakan sehingga hujung tahun ini ataupun beberapa tahun yang akan datang, ini adalah antara karnival yang besar yang mesti kita memanfaatkannya. Kerana banyak, kalau saya pergi bawa orang datang sebagainya,
bila dia tengok jenis-jenis lembu, ya, wah, dia berinspirasi untuk melihat, wah, bukan sekadar lembu yang biasa kita tengok. Kalau kita tengok macam mana orang menghasilkan hasil-hasil pertanian, misalnya bunga, ya. Bunga tu bagaimana untuk dibesarkan, bagaimana untuk dipasarkan dan sebagainya. Kemudian hasil-hasil dikaitkan dengan hasil IKS, industri asas tani. Krepeknya, kalau nenasnya bukan sekadar nenas tu buah yang segar, tetapi buah yang sudah dikeringkan. Bagaimana untuk membuat packaging. Packaging itu menjadikan, kalau kita pergi ke dekat airport misalnya, krepek yang dibungkus dengan plastik, krepek yang sudah dipackage dengan begitu cantik, orang beli yang dibungkus dengan cantik walaupun harganya lebih mahal. Orang sanggup mengeluarkan wang kerana bagaimana ianya dipersembahkan dengan lebih baik. Dan ini adalah merupakan perkara yang kalau orang nak belajar macam mana nak buat packaging, ada di sana. Lepas tu makanannya macam-macam jenis lah akan ada di sana. Ada juga hiburan, artis datang dan sebagainya, yang menjadikan karnival itu satu karnival yang bukan saja ceria, tetapi merupakan karnival tempat orang membawa keluarga mereka untuk spend over the weekend. Orang selalunya orang Samarahan datang ke Kuching. Pada kali ini kita nak tengok orang Kuching pergi ke Samarahan. Busy lah Samarahan pada hari yang berkenaan. Ini hari HPPNK pertama Datuk Seri sebagai menteri dalam portfolio ini. Secara peribadinya personally Datuk Seri nantikan apa? Nantikan apa? What do you personally look for? Yang Datuk Seri secara peribadi nantikan sangat untuk HPPNK ni apa, Datuk Seri? Ya, sudah tentu saya pertamanya saya meneruskan apa yang telah dibuat pada rakan-rakan kita sebelum ini. Kalau tadi disebut dalam video promo tadi, yang pertama HPPNK dibuat tahun 75. Sekarang ni 2015. Kira berapa tahun tu? 50 tahun. Cepat. Matematik. 40 tahun. 40 tahun. Artinya setiap tahun sudah dibuat. Ya. Saya tak boleh katakan bahawa saya lain pada yang lain. Kerana formatnya adalah format yang sama. Tetapi kata orang tu, kalau kita makan nasi, pergi yang membedakan nasi Padang, nasi Melayu, nasi Kelantan dan nasi Kerabu, kadang-kadang sambal dia. Sambal tu yang menjadikan penaik selera. Benda tu nasinya sama. Sambal tu penaik selera. Kalau tak ada sambal tak sedap. Jadi di sini kita nak tengok apa-apa dia perkara-perkara yang kecil yang dapat kita bantukan dari segi kelicinan perjalanan, storyline dalam setiap kita pergi, bila kita pergi ke sana, storynya apa dia kita nak tunjuk. Kita mulakan di situ. Kalau cerita kita ialah menghargai para petani, kita mulakan dengan lihat apa. Kalau kita lihat kalau padinya bagaimana. Dan kemudiannya di sana juga penglibatan negeri-negeri. Bukan sahaja apa yang ada di Sarawak, tetapi negeri-negeri lain juga turut mengambil bahagian. Kerana ini adalah merupakan sambutan di peringkat kebangsaan. Kemudiannya misalnya kalau di Sarawak itu apakah buah-buahannya yang istimewa. Misalnya kalau kita tahu durian di sini, durian apa? Yang terbaik apa dia? D24. Musang King. Dia 24, Musang King. Dekat Farma tak lama nak perkenalkan ada spesies baru. Musang Queen. Okey. Serius. Serius. Cuma dia dipikirkan Musang Queen kan nak namakan Panda King. Tapi yang lebih pada itu, kalau di Sarawak sebenarnya duriannya Leha orang Sarawak kan? Tak, bukan. saya KL. Orang KL. Pernah pergi Sarawak? Pernah. Kalau durian di Sarawak ni dia ada durian yang warna merah ada, warna pink pun ada. Apa ni, udang merah. Udang tapi yang warna merah lebih. Yang warna macam pink sikit pun. Orang tak pernah Durian tahu. merah ya. Durian merah di sana. Kerana tanah dia di Sarawak ni special. Ya. Kalau kita katakan, selalu kita katakan basic makanan kita ialah nasi. Nasi memberi kenyang kerana dia karbohidrat, memberikan tenaga pada kita. Tapi nikmat makan nasi ni kok mana? Kena ada lauk kan? Lauk selalunya kalau badan memerlukan protein. Protein ni basic. Daging ada protein, ayam ada protein. Ya.
Tapi kalau daging yang paling mahal berapa sekilo? Ya saya pergi pasar dah. Dah tak tahu dah. Tak ingat, tak pergi pasar. Dia beli yang siap. Mak kalau RM20, RM25 sekilo tu, kalau ada yang daging steak apa RM40 sampai RM100 tu agak mahal. Tapi ikan yang paling mahal berapa? RM35 tenggiri. Yalah, ikan apa? Ikan tak tahu Sebelum pasal berlaku ikan, pengakuan. saya tak Saya kena tanya semua. Tahu makan je. Sebab itu kadang-kadang pada kali ini dia punya, saya nak promo sikit lah. Sebab setiap tahun wakil daripada peladang ni, dia ada wakil daripada penternak, ada wakil daripada peladang yang cucuk tanam ni. Pada kali ini wakilnya daripada Nekmat. Nekmat inilah Persatuan Nelayan Kebangsaan. Ya. Kita nak beritahu kenapa nama Nekmat ni. Kerana sebenarnya nikmat kita makan ni, yang lebih tinggi nikmatnya ialah hasil laut ni. Betul. Restoran mahal, restoran seafood. Kalaulah hidup ni sekadar nasi, ayam, daging, tak ada udang, tak ada ketam, tak ada sotong, tak ada ikan, lain rasanya. Nikmat ni bertambah ialah kerana adalah hasil laut. Hasil dalam sungai dan laut. Dan di Sarawak kalau kita kata tenggiri itu berapa? RM35? 35 sekilo. Ada ikan yang mahal lagi. Ikan sungai. Misalnya ikan patin. Ikan patin ada yang sampai RM200 sekilo. Ada RM400 pun ada. Tetapi spesies ikan, makanan yang dianggap paling mahal dalam negara kita ialah ikan empurau. Itu adalah merupakan ikan spesies kelah. Memang mahal. Delicacy. Tahu berapa sekilo dia? Sampai RM800. 1 kilo. Ya, satu. Saya pernah dulu sekali, saya pergi dekat Sibu, lama dululah. Dalam satu acara, saya makan ikan ni, ni lain rasa. Lepas tu, saya kata, ikan apa ni? Ini pertama kali. Dia kata, jangan bising. Meja ni saja ada. Wah, saya untung. Ikan ni satu ekor dekat RM1,000 seekor ikan. Ditangkap dia ataupun diternak, Datuk Seri? Dia kena tangkap. Walaupun sekarang ni ada usaha untuk menternaknya. Usaha untuk menternaknya. Kerana ni ikan yang hanya boleh hidup di dalam air yang betul-betul bersih. Dan dia tidak ada pencemaran. Dan mempunyai taste yang halus, yang tersendiri, yang membedakan dia dengan ikan-ikan lain. Dan dianggap sebagai raja pada skala ikan. Kalau di Kelantan tu hampir spesiesnya ikan kelah. Hingga orang panggil ni ikan raja, dia kata dekat Kelantan ni ikan raja. Kerana orang pergi bukan tangkap ikan tapi berburu kelah. Dia duduk dalam lubuk-lubuk yang tertentu dan sebagainya, berburu kelah. Ini berburu empurau. Dan orang nak tengok macam mana empurau hidup misalnya. Ini ada di Sarawak. Wah, ini ikan yang paling mahal sekali. Jadi udang bagaimana, lobster bagaimana. Dan ini kalau kita kembangkan akan menjadi kekuatan pada negara kita. Dan ini ada di Sarawak. Itu acara-acara yang akan berlangsung dan keunikannya nanti di Sarawak dan juga tarikannya, Datuk Seri. Kita nak sentuh sedikit pasal banjir ni, Datuk Seri. Musim tengkujuh menunjukkan tanda-tanda bekalan makanan mungkin akan agak tegang sedikit disebabkan musim tengkujuh ni. Apa siapan kementerian? Betul. Sudah tentu banjir ini melibatkan semua pihak untuk melibatkan diri. Dan sekarang ini usaha untuk mengumpulkan tenaga-tenaga sukarelawan dan sebagainya. Dan impak pada hari ini di bawah jawatan kuasa pengurusan bencana negara, kita ada satu agensi baru sekarang ni, akan mengadakan majlis taklimat kepada semua pihak di ODO seluruh negara dan termasuk ahli-ahli parlimen kita pada hari ini. Kerana banjir ni mesti dilihat persiapan banjir ataupun preparedness ni, saya lihat berdasarkan 2-3 falsafah lah. Pertama sekali, persiapan mesti bermula di peringkat akar umbi. Orang tanya kenapa akar umbi? Selalunya sebab bila berlaku bencana ialah waktu orang selalunya menyalahkan orang. Mana bot,
mana makanannya, mana helikopter ni, kata negara ada helikopter. Saya dah duduk atas sini berapa hari tapi helikopter tak nampak lagi. Dia menyalahkan orang. Jadi kita hari ni dekat parlimen, dekat kawasan parlimen, kita nak beritahu persiapan bermula di peringkat bawah. Kalau helikopter nak landing, ditanya mana landing point kamu. Landing point diberikan orang bawah. Mana tempat kami nak. Dan masuklah bagaimana persiapan di peringkat bawah itu, tempat perpindahan. Misalnya saya bersama kawan-kawan saya di Parlimen Kemaman, tiap-tiap tahun kena banjir. Kita beritahu, kita dah menyediakan lebih kurang 74 tempat perpindahan. Dan setiap tempat kita tahu, ini untuk muat berapa orang. Ini yang kecil 100 orang, yang ni 200 orang, yang besar sampai 2,000 orang. Siapa ketua dia? Ada tak makanan dah disediakan di situ dan sebagainya. Itu prinsip umum, ialah banjir ni ialah kita persiapannya mesti di peringkat bawah dulu. Yang keduanya, dalam banjir ni kita kena lihat bahawa kita orang yang dipertanggungjawabkan mesti mempunyai berada dalam suasana dia kontrol suasana itu. Jangan kelang kabut. Mesti disusun daripada awal. Dan pada waktu tersebut selalu kita katakan orang ni bila makan ni dia ada peringkat. Pertama dia nak selamatan. Dia selamat. Yang keduanya dia dah cakap pasal keselesaan. Yang tiga tu dia nakkan kemewahan. Benda ni sardin yang 4 hari 5 hari dia nak mula nak makanan. Sebab itu kita bercakap dengan di peringkat kementerian ini melalui FAMA dan seluruh sistem pentadbiran kita di peringkat daerah untuk menjadi mata dan telinga. Keperluan ayam, keperluan daging dan sebagainya. Dan okey. Kena kawal perkara yang kita boleh kawal, Datuk Seri. Ya, kita boleh kawal. Baik. Dan untuk itu kita juga ingin sekali lagi mengingatkan kepada rakan-rakan kita yang menonton pagi ini, 27 November hingga 3 Disember untuk hari peladang peternak nelayan peringkat kebangsaan 2020. Dan tolong join hashtag HPPNK Samarahan. Terima kasih Datuk Seri. Kita doakan yang terbaik untuk penganjuran HPPNK 2015 dan pastinya kita nantikan sentiasa perkembangan sepanjang berlangsungnya HPPNK nanti. Terima kasih Leha, terima kasih Ivan, Datuk Seri. terima kasih RTM, terima kasih para penonton semua. Terima kasih Datuk Seri atas kesudian bersama kami pagi ini. Sama-sama kita turun ke Samarahan 27 November nanti. Baik, kita akan berehat untuk ke Studio 3 untuk Semasa 9 dan Selamat Pagi Malaysia kembali selepas ini.